힘들어서 하려 했는데 두 마리 니가 버그에서 한 마리 탈라고. Saya akan ajar korang hari ni berkenaan support and resistance breakout. Dekat sini kita ada nota berkenaan support resistance breakout. Jadi breakout adalah sebuah sifat perbuatan price di mana price memecahkan sesebuah level, area ataupun zone support and resistance dan tutup harga di luar dari level area zone yang telah dipecahkan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan tutup harga di luar ni? Okey, dia kita nama sebagai breakout ni memang tutup di luar lah. Seperti namanya bermaksud pecah keluar. Satu sifat perbuatan yang memecah hingga keluar. Tapi untuk bagi ilustrasi kita boleh tengok dekat sini lah ada nota pendek sikit. Kalau daripada siri yang lepas kita dah belajar berkenaan resistance kan. Sifat harga yang mematuhi resistance, price tidak berjaya menembusi sesuatu paras harga. Okey, ni adalah paras harga. Disebabkan ni resistance, price tidak mampu untuk menembusi resistance. Jadi dia berpatah balik. Sifat dia naik ke atas, tidak mampu untuk menembusi sesuatu paras harga dan berbalik arah. Tu korang boleh tengok semula dekat siri yang lepas saya letak dekat sini ada link satu, korang boleh tengok lah. Okey. Tapi apa berlaku bila price break keluar pergerakan yang melepasi level area resistance dipanggil sebagai breakout. Okey, ni adalah breakout. Inilah breakout. Dekat sini tempat berlakunya breakout. Ni adalah yang price close di luar. Maksud dia body close di luar resistance. Okay, ni yang saya maksudkan dengan luar dalam ni tak ada dalam nota, jadi saya kena lukis sikit Okey, dekat sini saya dah lukis satu ilustrasi untuk bagi tahu apa tu luar dengan dalam. Kalau resistant kan kita dah belajar, bila dia melantun ke sini dia mesti melantun ke dalam balik. Dia berbalik arah. Jadi dia kenalah melantun macam ni. Tapi apabila dia tidak mematuhi resistant, jadi dia akan close di luar daripada resistant lah, di luar kawasan resistant. Tapi untuk support pula sepatutnya kita price kita kena melantun ke atas kan. Tapi dia close di luar support. Patutnya dia kena mematuhi. Kalau dia mematuhi dia duduk di dalam, kalau dia tidak mematuhi dia duduk di luar, maksud dia pecah keluar. Dan untuk price melakukan breakout dia mesti breakout dengan body close di luar resistance. Kenapa breakout perlu break dengan body bukan shadow? Berkenaan break dengan body, break dengan shadow ni mungkin ada orang yang berlainan pendapat dengan saya. Tapi masa saya belajar dulu macam ni lah. Jadi kalau korang nak belajar dengan saya, kenalah follow ni. Tapi kalau korang belajar dengan orang lain, dia nak break dengan shadow ke, break dengan body ke, lantak dia orang lah. 힘들어서 하려 했는데 두 마리 니가 버그에서 한 마리 탈라고. Dan soalan yang sama juga saya pernah tanya kepada guru saya, kenapa dia mesti break dengan body bukan break dengan shadow. Jadi sekarang saya akan share jawapan yang saya dapat pada guru saya ni kepada korang. Dekat sini kita boleh tengok situasi break dengan body. Contoh kita ada dekat gold ataupun XAU USD dekat H1. Okay, dekat sini dia telah berlaku breakout kan. Dia breakout. Ni dalam bentuk lukisan biasalah. Tapi dalam bentuk candle dia jadi macam gini kan. Dia mesti close di luar. Break dengan body bermaksud price close di luar SNR. Dan dekat sini breakout berlaku di H1. Tapi kalau kita tengok dekat M1 pun dia tetap break dengan body. Okey, dia sama dia break dengan body, break dengan body. Dekat M1 ke H1 ke sama sahaja. Jadi jom kita tengok contoh untuk break dengan body Untuk pembelajaran berkenaan breakout, sepatutnya dia topik SNR kita guna chart yang warna hitam hijau tu kan. Tapi untuk explain lagi detail berkenaan breakout, saya akan guna template supply and demand biru dengan merah ni. Jadi korang layan je lah Jadi dekat sini contoh kita ada satu zone SNR Ni adalah zone support. Dan dekat sini dia break dengan body. Okay, break dengan body. Dan untuk penandaan SNR, kalau dekat candlestick chart korang boleh pilih lah sama ada korang nak ambil dekat body ataupun dekat hujung shadow. Kalau korang ambil dekat body dekat sini, korang tetap break dengan body. Kalau ambil dekat hujung shadow pun sama, tetap break dengan body. Okay, so ni dinamakan sebagai breakout lah.
Support tak nampak tadi warna. Okay, kita tukar warna hitam. Okay, ni adalah support, ni pun support. Kalau merujuk video yang lepas, ni adalah support yang jenis tested 2 kali lah. Kalau situasi buy pula macam mana? Okay, situasi buy, contoh ni kita ada satu resistance. Okay, ni adalah resistance, ni adalah breakout. So macam yang saya bagi tahu tadi, kita boleh buat penandaan sama ada dekat body ataupun dekat hujung shadow. Okay, dan kedua-duanya pun di break dengan body. Okay, kita tanda ni di break dengan body. Kat sini kita tulis resistance lah. Resistance dekat sini jenis apa? Yang visit 2 kali ke? Bukan. Dia jenis yang swing high punya. Dia adalah yang jenis peak and valley. Tolong tengok siri yang lepas untuk lebih tahu berkenaan penandaan support and resistance. Jadi inilah contoh break dengan body. Contoh break yang bukan dengan body adalah seperti dekat sini lah. Contoh dia. Contoh kita ada level SNR kat sini. Antara dua tu, ini bukan break dengan body. Nampak tak? Tak ada body, dia tinggalkan shadow saja. So ni kita tak boleh dipanggil dia sebagai breakout. Break dengan body maksud price close di luar SNR. Okay, dua ni adalah resistance. Ni adalah price yang cuba nak break tapi gagal close di luar. Okay, ni adalah di dalam. Apa-apa yang di bawah daripada resistance adalah di dalam. Apa-apa yang di atas daripada resistance adalah di luar. Kalau support pula, yang atas adalah dalam, yang bawah adalah luar. Okey, dekat nota ni pun saya ada lukis berkenaan M1 dengan H1. Nak bagi tahu, kalau dekat H1 dah break dengan body, dekat M1 confirm break dengan body. Tak percaya, jom kita tengok chart. Okey, kita tambah dekat sini lah yang paling dekat. Okey, kita buka M1. Nampak? Dekat area ni lah kita tanda tadi. Dekat M1. M1 ni maksudnya time frame yang lebih kecil. Nampak, dia retest balik. So dia continuous naik. So ni adalah breakout yang betul lah. Jadi dekat sini apa yang saya cuba nak sampaikan dengan H1 dengan M1 ni, kalau dia break dekat H1, confirm dia break dekat M1. Kalau dia break dekat M1, belum tentu lagi dia break dekat H1. So jomlah kita tengok next scenario, situasi break dengan shadow. Okey, break dengan shadow ni macam mana? Okey, kat sini kita boleh tanda shadow. Break dengan shadow bermaksud price gagal untuk close di luar dari level, area atau zone SNR selepas menembusi level tersebut. Okay, so dekat sini break dengan shadow bermaksud price gagal untuk close di luar daripada level, area, SNR zone selepas menembusi level tersebut. Okay, dekat sini dia dah berjaya break, tapi price gagal untuk close di luar. Walaupun dia dah sampai kat sini, dia hanya meninggalkan shadow. Last kali dia close di dalam. Close di dalam. Kalau atas tadi, ni nama dia close di luar. Sama macam dekat atas saya bagi chart H1 dengan M1. Dekat sini price dah melakukan breakout. Okey, ni breakout dengan body. Kemudian dia breakout semula pada level yang sama menggunakan body. Ni dah ada 2 breakout. Di sini telah pun ada 2 breakout pada level yang sama. Okey, yang ni saya panjangkan sikit. Di sini telah pun ada 2 breakout pada level yang sama. Berkenaan breakout, dia ada 3 jenis breakout yang korang perlu tahu. Yang pertama adalah single breakout, yang kedua adalah double breakout, yang ketiga adalah triple breakout. Single breakout adalah normal breakout yang kita nak belajar ini. Dia break satu kali, lepas tu dia pull back. Bila pull back tu, dia akan jadi role reversal. Sebenarnya untuk siri kali ni saya nak ajar role reversal, tapi saya rasa saya kena ajar dulu berkenaan breakout supaya orang tak pening. Yang kedua adalah double breakout. Double breakout ni juga turut dikenali dengan nama fake out. Daripada fake out ni juga terjadi macam-macam jenis chart pattern. Triple breakout terlalu pening, kita tinggalkan dulu. Okey? Jadi macam situasi dekat H1 dengan M1 ni, betul ke berlaku macam ni? Macam mana nak confirm ni? Lukisan boleh lah sembang kan? Okey, kita tengok contoh dekat sini. Contoh SNR dekat sini. Okey, saya panjangkan dia. Okey, kita nak tengok apa yang ada dekat sini. So kita pergi dekat M1. Okey, dekat situ. Okey, nampak tak? Ni adalah di M1 kita pendekkan sikit. Ni adalah breakout yang pertama kali. Ni adalah first break dengan body. Ni pula adalah second break. Second break dengan body. Jadi bila korang merujuk M1 ataupun shadow saja, memanglah korang nampak dia break dengan body, tapi sebenarnya dia sedang melakukan fake out sebab dia meninggalkan shadow sahaja. Nanti dekat topik yang akan datang saya akan ajar berkenaan candle blending, tapi saya tak sure lah. Saya rasa macam dah pernah ajar, tapi tak apalah, nanti saya ajar lagi.
Jadi kita tengok contoh lain lagi. Kita pergi dekat H1, kita tengok contoh. So ni hujung resistance shadow lah kita ambil Lepas tu ni yang dia cuba nak break tapi gagal break. Nampak dia close dekat dalam. Close ni bermaksud bila dia close, keluar candle baru, confirm dah close. Kalau dia tengah bergerak-gerak lagi, kita belum confirm lagi. Jadi kita tengok daripada H1 ni, kita tengok dekat M1 apa yang jadi. Kita conteng dulu, kita buat marking, baru pergi ke M1. Nampak tak? Kat sini adalah first time dia break, kat sini pula adalah second time dia break. Jadi situasi macam ni kita panggil sebagai double breakout. Macam yang saya bagi tahu tadi, double breakout ni juga dinamakan sebagai fake out, dan dia adalah intipati pada pembentukan chart-chart pattern dekat dalam market ni. Okey, berkenaan chart pattern nantilah saya cerita lebih lanjut, tapi ini saya tunjuk contoh satu chart pattern Okey, chart pattern ni dinamakan sebagai head and shoulder. Kita ada high, low, higher high, higher low. Ni dinamakan sebagai net line, dan selalunya orang akan trade dekat pullback ni lah. Ni kalau price action trader lah. Okay, dekat sini saya ada tulis sikit berkenaan description situasi dekat atas Jika price menghadiri sesuatu level, zone ataupun area dan meninggalkan shadow, kita tidak akan memanggilnya sebagai breakout, tetapi kita akan panggil dia sebagai rejection. Rejection dan breakout kita hanya akan rujuk satu time frame sahaja. Jika level area zone yang dilukis adalah di H4, maka breakout mesti tunggu di H4. Jika level area zone yang dilukis adalah di M1, maka breakout mesti dirujuk di M1. Jadi dekat sini kalau kita nak tahu breakout ke tak, kita mesti kena rujuk time frame yang sama. Pada time frame yang sama, apabila dia memecahkan, dia akan jadi dua keadaan. Satu dia akan jadi breakout, satu dia akan jadi rejection. Kalau body close di luar, dia akan jadi breakout. Kalau body close di dalam, dia akan jadi rejection. Shadow atau rejection di higher time frame akan menjadi fake breakout di lower time frame. Jadi apa itu fake breakout? Lebih detail kita akan cerita pada siri yang akan datang.